Bagaimana sebenarnya permulaan detik Haji membaca sebuah buku, mengenal sebuah buku? Di bawah sedar tu saya baca Khadijah Hashim Badai Semalam sebab zaman saya ambil SPM 1984, teks kita adalah Badai Semalam. Unconscious lah baca hanya kerana nak ambil exam paper sastra. Tapi daripada baca tu kalau saya recall balik, saya boleh ingatlah saya minat membaca sebab saya baca berkali-kali. Jadi berarti walaupun tak pasti kenapa saya tak minat Hikayat Hang Tuah. Tak pasti kenapa saya tak baca buku lukisan zaman pada zaman saya. Tapi saya berulang kali membaca Khadijah Hashim Badai Semalam kerana teks perpisahan. Tapi saya fikir saya baca adalah kerana kisah cinta murni dan karim yang sangat luar biasa. Tapi buku yang betul-betul saya minat ni adalah, first saya beli adalah Bumi Manusia, tu saya bawa. Ni ada buku yang selalu saya tribute. Bumi Manusia, pada tahun buku ni di-ban di Indonesia. Buku ni sempat ada di Indonesia pada tahun 1984. Kemudian dibenarkan oleh Presiden Soeharto dan kemudian tidak dibenarkan oleh Presiden Soeharto kerana dikaitkan sebagai propaganda komunis. Ini adalah sebuah latar belakang gerakan nasionalis Indonesia daripada 1880 hinggalah 1920-an. Dia ada tetralogi 4 daripada Bumi Manusia, dia pergi kepada anak semua bangsa, pergi pada jejak langkah dan yang akhir adalah Rumah Kaca. Tapi yang fenomena hanyalah Bumi Manusia. Di satu hari kerana saya kerja pasal malam meniaga di Pekan Rabu. Menjadikan satu kali kalau hari Jumaat petang, hari Khamis petang saya habis sekolah, saya akan lari Pekan Rabu. Sebab kita akan keluarkan lori 1 tan dengan muatan barang jualan yang penuh. Sama ada kalau musim langsat tu mungkin langsat 6 bakul, mungkin rambutan 4 bakul dan mungkin kita bawa limau daripada Thailand dalam bentuk paket. Mungkin sampai 60 paket untuk dibawa dan saya akan meniaga daripada petang. Jumaat, kalau Khamis tu pasal malam dia tu, katalah saya pergi pasal malam Kepala Batas. Kalau kita atur ke utara kan, Jumaat saya akan masuk naik Nat. Pagi hari Jumaat tu Nat Kelang Gula nama tempat tu. Patah baliklah di kawasan utara Kubang Pasu tu. Satu kali saya nampak novel Bumi Manusia ni. Yang saya capai tepi tangga ke Pekan Rabu je saya beli. Saya ingat harga dia waktu kali pertama dia dijual tu RM12 lebih. Dikeluarkan oleh Pustaka Antara, di-ban di Indonesia dan belum ada versi Malaysia. Dia masih lagi menggunakan perkataan anduk, dia masih guna perkataan ngobrol, tak dipindah dia bahasa tulen. Yang edisi yang ada sekarang dah dipindah. Saya beli kerana masa saya sangat banyak dalam lori. Dan lori tu banyak. Lepas tu bila habis saja meniaga pasar malam, habis pukul 11, 10, kalau pasar malam kampung ni pukul 10 tak ada orang dah. Kita terus travel, kata daripada Penaga tu, pasar malam dia habis, saya akan travel pergi di Ikan Batu. Perjalanan dia 15 minit je. Daripada Penaga pergi di Ikan Batu, saya sampai di Ikan Batu. Kata pukul 12 dah sampai. Jadi 12 sampai berapa pagi kita akan naikkan, turunkan buah balik ni, 5 pagi, 6 pagi, kerana Nat mula lepas subuh, pekan pagi kan. Jadi malam tu saya perlu membaca. Sebab kawan-kawan saya ni isap ganja. Saya budak. Saya umur 14, 15 kan. Kawan-kawan saya ni banyaklah aktiviti dia sebab saya sangat budak. Jadi tekong saya ni nama dia Lan, ada lagi sampai sekarang. Dia ni dah kawan dengan orang senior-senior. Jadi saya ni akan terbiar sendiri ya. Jadi waktu tu kita masih pakai lagi bateri. Zaman tu dah maju sikit, kita tak pakai lagi lilin, kita tak pakai lagi cahaya daripada kabat. Kita pakai bateri lori, kemudian letak lampu Kalimantan. Jadi saya boleh pasang lah dekat Ikan Batu tu dan membaca. Sampai dah saya tertidur lah. Tidur ni rata tempat dah kita boleh tidur. Tapi 2-3 jam insyaAllah boleh membaca. Besok selepas Pekan Nat pula, Pekan Nat ni habis awal 10 pagi dah habis. Kita nak tunggu pula pasar malam tu. Lori ni akan cari tempat berteduh, parking. Kita makan nasi apa semua. Lepas tu saya ada peluang baca. Bentang tikap dekat mana-mana tempat yang elok di antara perantaraan nak pergi ke tapak pasar malam. Sebab tapak pasar malam kita boleh masuk awal. Kereta masih ada apa semua kan, parking macam ni. Dia pukul 5 baru boleh masuk tapak pasar malam. Dan waktu saya baca Bumi Manusia tu, barulah saya tahu kata saya ada seorang kawan yang sangat rapat, iaitu Minka dalam Bumi Manusia ni. Menggambarkan keajaiban buku ni. Sebab kawan-kawan kita ni adalah kawan-kawan yang sebenarnya tak mewakili apa yang kita nak. Dia pergaulan biasa, adalah kawan kan. Tapi dalam otak kita sedang berfikir apa yang ingin kita lakukan. Ni saya cerita sekarang selepas menilainya semula lah. Masa membaca umur saya 17 tahun, saya tak boleh nak nilai apa yang berlaku. Jadi saya baca dan baca. Kesan dia sampai sekarang. Kalau saya ada problem, dia macam skizofrenia, Minka datang bisik. Apalah sangat masalah kau Zainal? Aku dulu nak mencerdikkan bangsa Indonesia. Kalau orang kata ada orang dengki, orang kianat, saya akan terus ingat, apalah sangat orang dengki kau Zainal? Aku dulu hampir dibunuh penjajah Belanda. Jadi kalau saya ada masalah communication dengan orang, Minka akan datang bisik. Tak kau tahu betapa susah aku berkomunikasi dengan Nyai Ontoroso. Dan abangnya, Allah lupa pula nama heroin ni. Abangnya, sekarang baca je abangnya tu kan, sebab dia jatuh cinta pada, buka je. Dia jatuh cinta kepada anaknya Nyai Ontoroso ni. Kemudian dia ada abang ipar, Herman. Siapa nama perempuan tu?
Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dia ada masalah dengan Fairman, iaitu lelaki separuh Belanda yang tak suka kerana dia mencintai gadis dalam bumi manusia ni. Jadi sampai sekarang lah. Dan kemudian tahun 1986 saya datang ke Kuala Lumpur. Barulah saya baca Francisco Fernández Jose, iaitu Kota yang Mencabar. Sampai sekarang juga kalau setiap kali saya ada masalah, saya akan terfikir tentang PP Samson. Apalah yang maksudnya lepas saya baca tahun-tahun yang rumit, tahun 80-an ni rumit untuk saya. 90-an ni rumit. Tahun-tahun menjadi remaja yang rumit. Jadi bila saya tak memikirkan apa-apa, saya fikir kata betapa jauhnya kau ditinggalkan oleh PP Samson, anak seorang tukang jahit yang datang daripada pedalaman Filipina. Pergi sampai ke dalam kota Manila, membuat gerakan pelajar. Dalam keadaan hidup dia miskin, terpaksa berpura-pura bercinta dengan wanita yang kaya untuk dia terkenal kalau kau dapat perempuan tu tanya pada dia, PP Samson ni dia digambarkan sebagai seorang lelaki nasionalis gerakan kiri di Filipina untuk menjatuhkan Presiden Marcos. Ini adalah kisah yang diaspirasikan oleh Francisco Fernández Jose untuk gerakan nasionalis, menggerakkan orang muda untuk menjatuhkan Presiden Ferdinand Marcos. Jadi bagi saya, PP Samson ni akan selalu ingatkan apalah sangat susah. Dan kalau hari saya tidak mempunyai cita-cita, saya fikir PP Samson datang ke universiti, menggerakkan gerakan pelajar, mengembangkan kesedaran kepada golongan muda di Filipina untuk menjatuhkan seorang pemimpin revolusi. Dalam keadaan dia adalah anak yang ditinggalkan oleh bapa dia. Bapa dia tinggalkan mak dia seorang tukang jahit, bapa dia datang ke Kuala Lumpur dan datang ke Manila dan berkahwin dengan wanita kaya dan mengabaikan ibu dia. Jadi kesan membaca tu, sampai sekarang saya tak ada idola hidup lah. Maksudnya, saya dah kenal ramai dengan orang. Saya baik dengan Zain Kasturi, saya baik dengan Tan Sri Johan Jaafar, tapi mereka bukanlah orang yang berbisik pada saya setiap kali saya dirundung oleh masalah. Saya ada kawan fizikal yang baik. Tan Sri Johan adalah kawan lama, Sabri Yunus adalah kawan lama, Zain Kasturi, Masya Allah lagi dah lama. Tapi bukan mereka yang akan berbisik kepada saya setiap kali saya tersepit oleh hidup. Macam pagi tadi kan, saya ada janji lunch dengan Profesor Dr. Muhammad Khalid. Saya rasa lemah nak pergi. Saya tak lemah. Hidup saya dah stereotype sekarang. Siang ni tidur, petang live, malam live, lepas tu menonton TV, baca berita, download artikel, baca lah 40 kadang 60 artikel, kemudian diletihkan oleh membaca dan diletihkan untuk follow news kerana saya carry stream saya adalah geopolitik. Tiba-tiba ni PP Samson ni bisik. Bukankah kebijaksanaan itu bila kamu bertemu dengan orang bijak? Terus bangun mandi. Sebab tahu Dr. Muhammad Khalid adalah seorang sangat ahli dalam bidang ekonomi dan juga sosial ekonomi. Saya dah tak nak pergi dah. Saya macam nak hantar mesej. Biasalah menyidai orang kan. Doktor, saya last minute ada masalah gini-gini lah isi saya. Saya memang pandai pakar lah sidai orang ni. Tapi PP Samson ni datang berbisik pada saya. Bukankah dalam hidup kita ni, salah satu kehebatan kita adalah bertemu dengan orang yang bijak. Sebab PP Samson sentiasa menganjurkan kepada pelajar-pelajar yang berjuang dalam gerakan kiri untuk menjatuhkan Presiden Marcos pada zaman dia. Dengan mengaspirasikan bahawa kita dibentuk oleh orang-orang yang bijak yang berada di keliling kita. Itulah quote saya boleh jawab dulu, kesan dia sampai sekarang. Berarti tak adalah Tan Sri Johan dekat kat saya. Tak adalah quote daripada Profesor Syahnun Ahmad, walaupun dalam buku ni saya menulis berpuluh-puluh orang yang memberi pengaruh pada saya. Tapi pengaruh untuk melihat dunia ini sebagai satu titik. Itu suara yang berbisik dalam diri kita sejak kita membaca. Dia tak bolehlah salahkan Tan Sri Johan ni datang kemudian. Saya umur 27 baru saya kawan dengan dia. Kemudian Zain Kasturi pun datang kemudian. Saya berusia 22 tahun baru saya kawan dengan Zain Kasturi. Tapi dalam usia 18, 19, 20, 21, watak-watak ni lah teman saya. Sebab saya berkisah di Pasar Cokir, jadi kutu hippies. Hari-hari kita berbual tentang Pink Floyd, hari-hari kita berbual tentang U2, hari-hari kita berbual tentang Bono. Kalau kita pergi ke CM pula jumpa Lolong kan, kita berbual tentang Fariruddin Attar itu aja. Tapi suara itu tidak cukup kuat seperti watak-watak yang ada dalam ni. Sebab kita watak-watak ni kita baca dalam keadaan sunyi. Jadi dia punya fata morgana dan dia punya kemunculan dia tu sangat psikik. Dia lekat dalam kepala kita sebab kita boleh bayang muka. Sebab tu bila saya tengok Bumi Manusia, trailer dia saya tak boleh tengok wayang dia. Apalah hero ni? Budak tak cukup nampak mentah hero tu. Apalah heroin ni tak secantik. Pasal dalam Bumi Manusia Pramodia kata, siapa nama watak dia perempuan ya? Analis. Dia kata analis ni, betapa cantik analis ni apabila dia tersenyum, giginya seperti mutiara yang tersusun di dalam gelas kaca yang jernih. Jadi bila tengok pelakon dia senyum tak jadi tak secantik seperti mana digambarkan oleh Pramodia. Ya apabila dia tersenyum, giginya tersusun seperti berlian di dalam gelas kaca yang jernih. Itu saya jawab dululah. Menjadikan sekuat mana buku. Nanti saya cerita lagi Chinua Achebe mempengaruhi saya dalam Think Fall Apart. Kemudian Fauzia Kasinja. Saya baca dalam usia saya dah meningkat tahun 1998. Macam mana Fauzia Kasinja mempengaruhi saya dalam Do They Hear You When You Cry. Kita habis satu-satu buku dulu. Ni opening dia. Saya bagi bola tanggung. Nanti dia hantar dekat saya apa yang dia nak saya detailkan lah daripada novel-novel yang sangat mempengaruhi saya. Okey, terima kasih Haji. Saya sangat yakin novel-novel ini, nama-nama ini adalah nama-nama yang Haji selalu sebut.
Sebab dalam latar perbincangan kami, baik dalam live ataupun baik di luar daripada live, Haji akan selalu ulang bumi manusia, dan saya tahu kata Haji akan bawa dan tampilkan. Walaupun saya tahu di belakang itu untuk memilih satu novel itu tentu sekali pergelutannya besar, sebab hasil dan juga senarai bacaan itu banyak. Untuk Haji sendiri tentu sekali banyak sangat benda yang kita nak pilih. Nak pilih satu Indonesia ke, nak pilih sastra Amerika Latin ke, nak pilih itu kan. Saya tahu kata itu adalah satu hal yang sangat susah dan sangat sukar untuk Haji buat keputusan tu. Dan ini saya kira shortlist yang memang menjadi sentiasa diulang-ulang Haji bila orang bertanya tentang buku. Saya, pada pandangan saya, tuan-tuan, membaca itu adalah satu, sebab kita manusia, ni pada pandangan saya lah, kita manusia, kita akan takut untuk menegur diri kita sendiri. Kita ada ketakutan untuk faham kata, hang ni macam ni, hang tak boleh. Kita takut untuk menegur diri kita. Kita malu dengan keadaan diri kita. Manusia malu dengan keadaan diri dia. Bukan dengan orang lain. Dia dengan diri dia pun dia malu. Jadi kadang-kadang untuk tengok dekat cermin, untuk kata, apalah nak jadi dengan hang ni, apalah aku tu belakang ni, kita jadi malu dengan diri kita tau. Membaca adalah satu usaha yang sangat halus kita menegur diri kita tanpa kita rasa malu nak menegur diri kita. Tanpa kita tahu, tanpa kita sedar, bila kita baca, ada pesan-pesan yang selama ni macam, kalau orang cakap kita dah pukul dah orang tu. Berani dia cakap macam tu kat kita, berani dia nasihat macam tu kat kita. Kalau kita tengok TV ke, tengok, kita paling tak suka lah ceramah-ceramah macam ni, contoh. Tapi bila kita baca, kehalusan dalam kita membaca itu dia masuk ke dalam kita punya otak. Dia tekan kita sampai kan kita hadap dan kita terima benda tu. Sebab membaca adalah satu proses kita mencermin diri kita tanpa kita melalui fasa mendengar dengan telinga kita. Banyak pesan dan juga nasihat, dia kena lalu telinga dulu. Telinga ni banyak filter. Sebab tu dia take telinga banyak. Dia banyak filter. Banyak kita akan tak suka, suara tak suka. Tapi bila kita baca, dia masuk terus dalam kepala otak kita. Dan tanpa kita sedar, dia akan feed kita punya hati dan kita punya soul untuk sentiasa reflect. Pada pandangan saya, tidak adalah satu bahan dan juga satu aktiviti yang sangat reflektif selain daripada membaca. Walaupun yang kita baca itu adalah sebuah cerita di luar dan juga latar yang sangat berbeza dengan kita. Tapi yang paling reflektif, yang paling sentiasa kita akan ingat dan kita akan kenal dan kita akan terketuk adalah membaca. Siapa sebut benda ni? Yang sebut benda ni adalah Syed Qutb, penulis tafsir fi Zilalil Quran, dan juga Al-Ghazali. Dia kata dia mengaji ni dengan macam-macam orang. Tapi yang paling dia ingat adalah sebab dia takut bila pencuri kata, takkanlah aku boleh curi ilmu daripada hang. Lepas daripada tu, dia akan baca, dia akan ingat. Dia akan baca, dia akan ingat. Dan dia akan cuba nak catat apa saja supaya dia tak nak ilmu dia tu dicuri. Kerana hasil daripada membaca. Saya sebut macam ni supaya kita tahu kata kenapa buku ni dia bukan sebatas dan juga sekadar kertas dan juga binding dan juga rupa paras, cover dan sebagainya. Dia adalah satu hal yang telah pun menyimpulkan banyak perkara yang menyebabkan kita mencermin diri kita yang selama ni kita takut nak tengok sebab huduh sangat. Sikap kita yang huduh, perangai kita yang huduh, cara fikir kita yang huduh. Kita baca adalah untuk menerima nasihat-nasihat yang kita sukar untuk terima selama ni. Itu saya punya rumusan sedikit.